Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hasanah Abdul Hafiz. Nama saya Nurul Akilah binti Muhammad, nombor matrik A17140 daripada Pengajian Dakwah dan Kepimpinan. Okey, slide ini ingin mengulas tentang buku dakwah dan perubahan sosial budaya. Okey, ini adalah 4 poin daripada tajuk yang saya ambil. Tajuk yang saya ambil ialah menguasai pengetahuan semasa. Okey, menguasai pengetahuan semasa ini mempunyai 4 bahagian. Okey, yang pertama, mengikuti perkembangan industri hiburan. Yang kedua, menguasai aplikasi teknologi maklumat atau kita dikenali sebagai ICT. Okey, yang ketiga, mendalami ilmu psikologi manusia. Dan yang keempat, mengetahui seni dan budaya masyarakat tempatan. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu mengikuti perkembangan industri hiburan. Okey, poin yang pertama adalah orang Barat tidak menggunakan strategi peperangan kepada negara Islam. Okey, orang Barat ni dia tidak menggunakan strategi peperangan, iaitu menggunakan senjata api, tetapi mereka menggunakan strategi dalaman seperti menggunakan strategi yang lebih kejam, iaitu menggunakan laman sosial seperti Netflix, K-pop, Oppa Gangnam Style dan sebagainya. Sebab mereka tahu bahawa umat Islam ni mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang begitu, yang lebih baru daripada yang umat Islam lebih mengetahui perkara-perkara baharu yang begitu. Okey, poin yang kedua, Islam tidak menghadkan untuk mengikuti industri hiburan. Okey, Islam tidak menghadkan mengikuti industri hiburan. Maksudnya dekat sini ialah Islam ni dia tidak melarang umat dia untuk mengikuti industri hiburan. Kiranya kita ni bolehlah juga untuk berhibur, untuk menonton cerita-cerita, tetapi berpada-pada dan jangan berlebih-lebihan. Okey, poin yang ketiga, sikap remaja yang ingin mencuba benda baru dalam kehidupan yang kadang-kadang lebih kepada keburukan. Seperti yang saya katakan di nombor poin yang kedua, iaitu perkara seperti ini lebih kepada remaja. Sebab remaja ni dia nak cuba benda baru. Dia nak cuba benda baru yang kita rasa macam membuatkan kita rasa macam nak sentiasa marah kan. Tapi benda tu memang biasa. Remaja memang sentiasa untuk mencuba benda baru. Okey, poin yang keempat, para pendakwah boleh menggunakan medium dakwah seperti nasihat. Maksudnya dekat sini ialah para pendakwah boleh memberi nasihat kepada mereka supaya berpada-pada dalam mengikuti industri hiburan, takut berlebih-lebihan, dan boleh menjatuhkan boleh menjatuhkan dosa kat situ. Okey, poin yang terakhir, para pendakwah boleh menceritakan kisah dai Said atas kes tuduhannya. Okey, kat sini kita menceritakan bahawa hiburan ni penting. Maksudnya kita pun perlu tahu tentang hiburan, siapakah artis ini, siapakah artis ini, tapi berpada-pada dan boleh membawa kepada benda yang berfaedah, bukannya lebih kepada perkara yang tidak berfaedah. Okey, kita masuk ke poin yang kedua, iaitu menguasai aplikasi teknologi maklumat. Okey, poin yang pertama, teknologi maklumat telah menjadi satu keperluan dalam menjalani kehidupan seseorang. Okey, dekat sini menunjukkan bahawa zaman sekarang semuanya menggunakan teknologi maklumat seperti handphone, laptop, komputer riba, iTab dan sebagainya. Okey, poin yang kedua, dunia tanpa sepadan, dunia hanya di jari. Maksudnya dekat sini semua benda yang kita nak cari semua berada di hujung jari. Maksudnya tak ada apa-apa yang boleh menghalang. Maksudnya semua benda kita boleh cari. Semua itu
mengikut iman masing-masing. Kalau benda tu kita search benda yang baik, maka baiklah yang kita akan dapat. Okey, poin yang ketiga, para pendakwa diberi gelaran sebagai teknodai. Teknodai ini ialah tekno diambil daripada perkataan teknologi. Manakala dai ini daripada bahasa Arab iaitu pendakwa. Dan digelarkan sebagai teknodai, maksudnya teknologi pendakwa. Maksudnya pendakwa itu mendalami ilmu-ilmu tentang teknologi. Okey, poin yang seterusnya. Para pendakwa boleh berdakwah dengan menggunakan pelbagai jenis laman sosial. Maksudnya dekat sini, bukanlah zaman dahulu, jangan samakan zaman sekarang dan zaman dahulu. Zaman dahulu hanya menggunakan kitab-kitab ataupun buku semasa melakukan dakwah, tetapi zaman sekarang semua ada di hujung jari. Boleh menggunakan telefon seperti yang saya katakan tadi, laptop, komputer riba, mikrofon dan sebagainya. Okey, seterusnya, hukum fitnah adalah dosa besar dan ianya lebih teruk daripada membunuh. Maksudnya dekat sini, bila kita menyebarkan sesuatu, pastikan ianya berlandaskan hukum-hukum syarak dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Maksudnya, apabila kita menyebarkan sesuatu, kita memviralkan sesuatu perkara yang tidak sama ada ianya betul ataupun tidak, kita pun tidak tahu, maka dia boleh menjatuhkan hukum fitnah dekat situ. Dan dia adalah dosa besar. Okey, poin yang seterusnya, para pendakwa perlu menguasai tentang teknologi juga selain ilmu agama. Maksudnya dekat sini, selain daripada ilmu agama, kita kena tahu juga tentang ilmu-ilmu teknologi. Sebab dekat sini kerana mada-u zaman sekarang mudah bosan dengan cara penyampaian yang dilakukan oleh para pendakwa. Tidak boleh samakan mada-u pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey, contoh kat sini ialah Ustaz Abilio. Kenapa saya ambil Ustaz Abilio? Sebab dia menggunakan pelbagai cara untuk berdakwah. Bukan hanya menggunakan sebagai nasihat, tapi dia menggunakan laman sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Di sini kita boleh jadikan dia sebagai idola kepada manusia. Okey, poin yang ketiga, mendalami ilmu psikologi manusia. Poin yang pertama, kelebihan mengkaji psikologi dapat membantu para pendakwa mengenal mada-u. Okey, poin yang kedua, kaunseling adalah kaedah yang berkesan. Dan poin yang ketiga, semua perlu menggunakan kaedah ini, terutamanya yang ada masalah tekanan emosi. Maksudnya dekat sini, kaunseling ni adalah kaedah yang paling berkesan. Contoh-contoh kaunseling ni ialah, yang pertama, kita kena tahu bahawa kita kena sentiasa bersyukur bahawa kita berada di tahap kita sendiri. Kita kena tengok orang yang di bawah kita, bukannya di atas. Takut bila kita melihat orang yang di atas, kita terlalu bongkak dengan apa yang kita ada. Tetapi, kita boleh tengok orang yang di atas apabila perkara-perkara yang tentang agama. Contoh, kita boleh tengok Ustaz Azhar Idrus, Abilio, Ustaz Don dan sebagainya. Kita tengok tentang agama yang dibawa, bukannya tentang kekayaannya. Okey, yang kedua, kita boleh melakukan, kita boleh sentiasa mengingati tentang kematian. Supaya kita kena sentiasa ingat bahawa kematian ini dekat dengan diri kita sendiri. Okey, poin yang terakhir, mengetahui seni dan budaya masyarakat tempatan. Okey, bidang seni sangat meluas. Segala jenis seni perlu berlandaskan syariah Islam. Para pendakwa boleh menggunakan medium seni sebagai tempat berdakwah. Contoh dekat sini, kumpulan Hijaz menghasilkan lagu tentang rukun Islam. Maksudnya dekat sini, bidang seni ni sangat meluas. Dia bukannya seperti hanya seni melukis, menyanyi, berlakon, tetapi dia sangat meluas. Dan kita boleh menggunakan bidang seni ini untuk medium dakwah kita. Kita boleh menyampaikannya dari segi lagu, sama ada dari segi lakonan, untuk memberikan perkara-perkara yang positif kepada orang dan sebagainya. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Hasanah dan kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.